Saya ini makan apa? Iman macam mana Iman? Nama Iman? Dah sarapan belum? Dah sarapan dah? Makan daging, rendang. Ada yang buat korban tu. Tu sambutan tahun raya, tahun baru ke apa tu? Sambutan tahun baru ke? Nami Iman belum makan lagi. Iman dah makan dah? Iman makan nasi dah. Asri belum makan lagi juga. Sama lah tu. Iman dah ya. Okey. Beli kat pasar je senang kan? Betul. Okey, boleh kita mulakan kelas bulan ni? Bulan ni bulan kita last kita jumpa. Nanti bulan 2 kita cuti. Ya, bulan ni kita last lah jumpa. Bulan 2 kita cuti. Okey, so persediaan kita untuk exam ni. Banyak yang exam bulan depan. Bulan 2 kita cuti ya, Syed. Bulan 2 cuti. Cuma bulan 2 tu cikgu ada buat bengkel lah. Bengkel persediaan form 3. Tapi bengkel tu cikgu buat minggu kedua kot. Minggu kedua ke minggu ketiga. Jutilah jadi kita start balik tuition baru. Korang tahun depan dah form 3 kan. Jadi form 3 kita start balik pada bulan 3. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Mencabar sikit lah bulan Ramadan tu. Bulan Ramadan ni mencabarlah sikit. Tak apalah kan. Mungkin bulan Ramadan tu kita akan buat pembelajaran yang simple lah. Yang asas-asas, yang mudah-mudah, yang tak pening-pening lah. Lepas raya barulah kita akan buat yang bersungguh-sungguh kan. Okey, so tanpa melengahkan masa, kita nak mulakan dengan soalan pertama. Soalan pertama kita ni. Okey, jom. Antara berikut padanan tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga yang manakah betul? Okey, manakah betul? Nombor 1. Okey, Asyik kata D ke kawan lain? Tidak berbunga dan bunga. Asyik kata D, betul ke D tengok? Tumbuhan berbunga, cendawan berbunga ke? Tumbuhan tidak berbunga, rumput. Rumput sebenarnya ada bunga tau. Rumput ada bunga tak? Rumput ada bunga lah. Perasan tak rumput ada bunga? Yang ini A. A pun betul juga Kalau A betul juga ni kan. Tumbuhan berbunga, padi ada bunga. Tidak berbunga, lumut pun betul juga. Padi ada bunga. Rumput kalau ikut ada bunga tak? Pendapat korang, rumput ada bunga tak? Yang kita buat main-main tu. Rumput pun ada bunga. Okey, sini kan kalau ikut jawapannya. A betul, C betul. Ada dua jawapannya. A betul, C betul. C ni apa? Padi tidak berbunga. Padi berbunga lah kan? Jawapannya A lah, A. Okey, jawapannya A. Okey, maklumat di bawah menunjukkan tentang organisma K. Organisma K. Okey. Apakah organisma K tinggal di dalam air, kulit yang tutup dengan sisik, Poikiloderma? Nombor 2.
Poikilotrema tu berdarah sejuk. Betul. Manakah ikan yang berdarah sejuk? Ikan paus berdarah panas. Ikan paus ni mamalia. Okey, ikan paus mamalia. Okey, ikan hiu ni betul. Ikan hiu ni darah sejuk. Ikan hiu ni darah sejuk. Okey, betul. Okey, nombor 3. Menunjukkan satu siratan makanan dalam ekosistem yang seimbang. Okey, raja satu pasangan organisme yang manakah boleh diklasifikasikan sebagai pengguna tertier? Okey, manakah pengguna tertier? Cuba tengok nombor 3. Tak nampak dah pula. Syed kata C. Pengguna tertier adalah serigala. Mula-mula apa? Mula-mula rumput. Okey, arnab ni nombor 2. Tertier serigala. Okey, betul? Betul. Helang pun sama ya. Helang pun sama. Okey, bagus. Okey, next kita nak masuk soalan yang berikut. Okey, nombor 4. Jadual menunjukkan populasi spesies PQRS sebuah habitat. Antara berikut manakah diwakili oleh PQRS? Okey, manakah diwakili oleh PQRS? Okey, manakah korang rasa? Syed kata apa? B? Kawan-kawan lain kata B ke? PQRS. Jom tengok B. Betul tak B? Yang pertama, dia kata adalah B. P tu pengeluar. Okey, nak tahu pengeluar macam mana? Nak tahu pengeluar macam mana? Pengeluar mesti apa? Tahu? Macam mana nak tahu pengeluar? Pengeluar mesti paling banyak makanan. Pokok lah. Nampak tak? Ini paling banyak ni. Q paling banyak. Jadi ni pokok paling banyak. Pengeluar lah ni. Tumbuh-tumbuhan paling banyak. Jadi ni pengeluar. Okey, boleh. Jadi Q tu pengeluar. Nampak tak ni? Ni betul. Ini betul. Jadi B salah. D salah. Okey, lagi. Nombor 2. Yang paling banyak nombor 2 adalah primer. Pengguna primer. S adalah primer ni. Ni betul. Ini pun betul juga. Okey, mencabar ni. Yang kedua, sekunder. Ni betul, sekunder. Okey, asyik. Yang paling kecil adalah tertier. Dia paling kecil. Jawapannya A lah, asyik. Nombor 4 jawapannya A. Jadi jangan lupa nanti jawabnya. Tengok exam. Okey, seterusnya. Nombor 5 Okey, nombor 5, jadual menunjukkan maklumat tentang vitamin P, Q dan juga R. PQR. Okey, vitamin P, Q, R. P telur, Q buah-buahan, R hati. Okey, nombor 5. Apakah jawapannya? P tu telur. Telur banyak apa telur? Telur banyak apa telur? Telur daging, susu. Banyak
Vitamin B. Vitamin B. Okeylah. Inilah 2 kan. Okey, lagi. Q. Buah-buahan banyak vitamin. Vitamin C. Buah-buahan vitamin C. Ni vitamin C. Okey. Buah-buahan vitamin C. Jadi R kita ikan kod lobak merah adalah vitamin E, vitamin A. Jawapannya adalah C. Macam tu lah. Jadi buat satu-satu. Okey, nombor 6. Raja menunjukkan susunan radas dalam ujian makanan. Okey, ujian makanan. Nombor 6. Okey, mendakan merah butter terbentuk apabila sampel X dipanaskan dengan tambahan region Milan. Okey, region Milan ni untuk mengesan apa guys? Siapa tahu? Region Milan mengesan apa? Region Milan ni hanya mengesan kehadiran protein sahaja. Ni protein. Glukosa kita guna Benedict. Glukosa Benedict. Kanji kita guna iodine. Okey, minyak tak ada. Minyak kalau guna pun kita guna alkohol. Ataupun kita guna etanol. Jadi protein ni kita guna yang atas tu lah region Milan. RM. Region Milan. Okey, ingat. Glukosa kita guna Benedict. Okey, asyik. Boleh ingat tak? So far so good? Boleh faham. Okey, next. Nombor 7. Menunjukkan susunan radas. Menyiasat pencernaan. Penyerapan kanji. Okey. Dalam tiub Besky. Kanji boleh kita serap tak kanji? Kita boleh serap kanji tak? Kanji tak boleh lah. Sebab kanji besar. Okey, kita buat macam ni. Air suling di dalam bikar kemudian diuji dengan region Milan. Region Milan lagi. Region Milan ni untuk kehadiran apa? Kehadiran protein. Perubahan manakah dapat diperhatikan? Okey, protein betul. Agak-agak manakah yang akan boleh keluar? Protein boleh keluar tak? Protein boleh keluar tak dalam ni? Apa pendapat korang? Alamak, hilang lah pula. Sekejap, cuba nak pandang. Protein boleh keluar tak protein? Protein tak boleh, Iman. Betul. Kenapa protein tak boleh? Sebab apa tak boleh protein? Iman betul lah tu. Protein tak boleh keluar. Betul. Sebab dia besar. Ya, betul Iman. Protein tak boleh keluar. Kanji boleh keluar tak? Kanji tak boleh keluar juga. Dua-dua ni besar. Sepatutnya protein ni kena kecilkan lagi. Kena jadi asid amino. Asid amino baru boleh. Baru boleh keluar. Baru kecil. Protein besar tak boleh. Jadi disebabkan protein besar tak keluar, bila kita guna region Milan, maka tiada perubahan. Tiada perubahan lah sebab protein tak boleh keluar. Boleh faham tak? Okey, boleh terima sampai sini. Mak Idam okey? Mak Idam okey, boleh terima. Boleh kan? Okey, kita move lagi. Antara berikut, yang manakah kaedah paling berkesan untuk mencegah penyakit bawaan air? Mana guys? Nombor 8. Asyik kata C. 8C. Bawaan air. Manakah kaedah mencegah Asyik? Manakah cara yang boleh mencegah? Yang paling bagus.
tidak meludah tu betul jugalah. Tapi ni bawaan air sungai ke, air paip ke, mana yang paling bagus? Yang apa tu? B tu apa? Didihan air sebelah ni baru betul. Salah daripada air paip ke, daripada air telaga ke, perigi ke, kita pakai yang B. Boleh Idham nak jawab, Idham? Okey, nombor 9. Menunjukkan susunan radas digunakan untuk menentukan takak beku air tulen. Kita nak test takak beku air tulen. Okey. Panjangnya. Apakah fungsi campuran garam dalam ketulan ais? Okey, apakah fungsi garam dalam ketulan ais? Mama Idham nak jawab ke? A, B, C, D. Idham. Idham nak jawab. Sebabnya C. Supaya air sulen dalam tabung uji membeku dengan perlahan. Lagi lambat lah jadinya. Membeku lagi perlahan. Lagi lambat lah. Garam ni sebenarnya untuk apa? Kita punya takak, Iman kata B. Okey, kita punya takak beku, berapa takak beku? Berapa darjah? Takak beku kita berapa darjah? Takak beku air. Berapa darjah? Kosong kan? Betul, 0 darjah. Tapi bila kita tambah garam, dia lebih turun lagi. Sehingga -4. Maksudnya, garam ni dia boleh merendahkan suhu. Kalau korang biasa makan aiskrim goyang, pernah makan aiskrim goyang tak? Dekat pasar malam tu. Biasanya dia akan gunalah. Dalam tu adanya adanya garam. Dia letak garam kat situ. Jadi, garam ni sebab dia rendah sangat, menyebabkan aiskrim goyang tu akan jadi air lah. Akan jadi ais. Itulah sebabnya. Tapi kat sekolah kan buat kan ni kan? Kalau aiskrim biasa, macam kita pergi pantai, lepas tu ada penjual aiskrim yang naik motor tu kan, betul tak? Perasan tak yang naik motor, dibawa ke hulu ke hilir tong dia kan? Macam mana aiskrim dalam tu tak jadi cair? Sebab apa? Sebab dalam tu dia campurnya garam. Ada air batu, ada garam. Ada garam lah ni, ada garam. Jadi aiskrim ni kat atas. Jadi dia akan menyejukkan bekas tersebut. Bukan aircon. Kalau aircon macam mana motor nak bawa? Aircon besar. Jadi dalam tu dia letaknya garam-garam. Jadi sempatlah dipusin. Dalam 2 jam, 3 jam, aiskrim dah habis. Nak cair nanti dia balik lah semula ke tempat dia masukkan balik dalam peti ais. Dia jual aiskrim pun tak lama kan. Dekat pantai tu cikgu rasa dalam 3 jam dia balik lah kot. Orang dah tak kurang dia balik. Dia letak lah. Macam tu lah. Nanti kalau korang nak pergi kemah ke datang ke, korang boleh standby kan. Garam jugalah dalam bekas. Garam dalam bekas tu. Okey. Boleh faham kan? Macam itulah caranya. Okey, now. Kita masuk yang ke-10. Menunjukkan susunan radas menjalankan proses elektrolisis air. Ni nak tengok kandungan air ni. Kandungan air. Kat manakah kandungan airnya? Berdasarkan pemerhatian, manakah benar ketika litar ditutup? Litar ditutup. Litar ditutup ni maksudnya dia on lah. Bila tutup dia on. Tutup dia on.
Okey, gas isi padu yang sama terkumpul dalam SY. Okey, dekat sini kita nak tahu gas. Dalam air ada gas apa? Air ada H2O. Jadi dalam air, kita ada hidrogen, 2 ketul hidrogen, kita ada seketul oksigen. 1 oksigen, 2 ketul hidrogen kita ada. Jadi hidrogen lagi banyak lah. Okey, ingat hidrogen ni bersifat positif, oksigen ni bersifat negatif. Jadi bila kita tutup switch, kita akan tengok yang pendek ni negatif ya bateri dia, yang panjang ni positif. Jadi kalau positif, yang suka mestilah yang negatif. Jadi oksigen suka kat sini. Tabung uji X ni ada oksigen. Manakala yang negatif akan cari yang positif, iaitu hidrogen. Jadi tabung uji Y ada hidrogen, tabung uji X ada oksigen. Faham tak? Jadi kat sini kan, kita punya H ni, dia banyaklah sikit. Berbanding dengan oksigen, dia kuranglah sikit. Kerana oksigen ni ada 1 saja. Manakala hidrogen ni ada 2. Faham tak? Macam tu. Okey, jom kita cari jawapan dia. Yang pertama, gas dengan isi padu yang sama terkumpul pada X dan Y. Dia tak sama. Kalau ikutkan mana lagi banyak? Y lagi banyak. Jadi dalam kes ni, dia tak sama. B. Gelembung gas terhasil daripada sebuah tabung uji saja. Bukan sebuah, tetapi kedua-duanya. Sebab dua-dua tu gas. Okey, gas nitrogen terkumpul. Mana ada gas nitrogen? Kita ada hidrogen dengan oksigen saja. Okey, D, gas hidrogen terkumpul dalam Y. Cuba tengok. Betul tak hidrogen dalam Y? Okey, nampaknya betul kat sini. Maka jawapan kita adalah D. Okey, balik Okey, jom. Kita akan nak buat soalan yang ke-11. Soalan yang ke-11. Okey, 11 dia kata apa ni? 11. Rajah 6 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan kelembapan terhadap kadar penyejatan air. Kadar penyejatan air. Okey, sini kita ada kertas turas lembap. Okey, sebelah ni kita pakai namanya klorida kontang. Sini kita pakai air. Nak tengok kesan kelembapan. Okey, soalannya. Antara berikut manakah merupakan pemboleh ubah dimanipulasikan? Manakah yang dimanipulasikan, guys? Korang rasa manakah yang dimanipulasikan? Cuba jawab. Asyik kata A ke? Asyik ke yang tadi tu? Yang baru ya? A ya? Yang dimanipulasikan. Apa yang dimanipulasikan? Yang dimanipulasikan mesti yang berbeza. Mesti yang berbeza. Apa yang berbeza kat sini? Asyik kalau tengok manipulasi ni mesti berbeza asyik. Apa yang beza kat sini? Cuba tengok dua gambar rajah ni. Apa yang beza? Bezanya ada udara. Dua-dua ada udara. Ni ada udara, ni ada udara. Bukan. Apa yang beza? Ingat manipulasi, ingat berbeza. Iman apa Iman? Apa beza kat sini? Apakah ni berbeza dia? Kelembapan udara yang berbeza. Asyik. Udara dengan kelembapan dia lain asyik. Kelembapan tu maksudnya ada air dalam udara. Udara ni semua ada udara. Cuma dalam udara tu ada air tak?
Kalau ada air namanya kelembapan udara. Okey. Jadi klorida kontang ni ini kelembapan dia kurang. Kelembapan dia kurang. Yang ini kelembapan dia tinggi. Jadi bezanya sebenarnya adalah kelembapan. Okey, sebab ada air ni kan. Jadi dalam udara ni ada banyak air. Kelembapan. Boleh tak? Dan satu lagi, kalau korang nak tahu, macam ni, cara dia senang je. Bila kita baca soalan kan, Rajah menunjukkan susunan nada untuk mengkaji. Lepas mengkaji, kalau ada kesan, sebelahnya ni mesti manipulasi. Faham tak? Kalau ada kesan, sebelahnya mesti manipulasi. Boleh? Macam mana? Okey, faham tak ni? Okey, katakanlah kalau tak ada kesan. Contohnya, mengkaji, tiba-tiba kesan tak ada. Kalau mengkaji terus, sebelah ni adalah bergerak balas. Itu je. Okey, boleh. Boleh faham tak, Asyik? Mana? Ni apa? Kalau mengkaji tak ada kesan, lepas mengkaji dia terus jadi bergerak balas. Tapi kalau ada kesan, dia sebenarnya adalah manipulasi. Jadi ini antara tip lah. Bergerak balas. Okey, bergerak balas tu hasil dia, Asyik. Ingat tu, bergerak balas hasil. Bergerak balas hasil dia. So dalam kes ni, apakah hasil dia? Kat sini lagi. Kat sini hasil dia kan. Kalau kat sini kan, nampak tak? Kalau ini ada manipulasi, sini kadar penyerapan air ni adalah bergerak balas. Okay, maksudnya kertas ni mana yang banyak air? Kertas mana yang banyak air? Kertas ni lah banyak air. Sebab dia guna air banyak. Jadi inilah bergerak balas. Ini kurang air. Kertas ni kurang air. Jadi ini bergerak balas. Banyak air dengan kurang air. Jadi Asyik kena tahu bergerak balas ni adalah hasil dia. Boleh? Ingat bergerak balas, tengok apa hasil dia. Ingat apa hasil dia. Kalau yang dimalakan sama. Contoh kat sini kan. Kalau kita tengok eksperimen ni, apa yang dimalakan? Apa yang sama? Cuba Asyik tengok. Cuba berteka sikit. Apa yang dimalakan yang sama? Betul. Kertas ni sama kedua-duanya. Apa lagi sama? Bekas sama. Lagi pita telefon sama. Faham tak? Jadi itu namanya dimalakan. Tapi kalau beza, apa beza? Sini kita kata kehadiran klorida kontang. Sini kehadiran air. Ini beza. Ini juga manipulasi. Kita boleh kata kehadiran klorida kontang, kehadiran air juga manipulasi. Okey. Boleh faham tak? Macam tu caranya lah ya. Okey, nombor 12. Antara berikut, manakah boleh menukarkan kertas limus biru kepada merah? Nombor 12. Manakah menukarkan kertas limus biru kepada merah? Biru kepada merah, asid ke kali? Biru kepada merah, asid ke kali? Dia adalah asid. Betul. Okey, bagus. Okey, Rajah 7 menunjukkan susunan 4 perintang yang sama dalam sebuah lita.
4 perintang. Okey, soalannya. Apakah jumlah rintangan berkesan dalam litar tersebut? $20 Macam mana Asyik dapat tu 20? Okey, untuk rintangan kita ada dua formula. Okey. Kalau dia sesiri, kita tambahkan dia lah. Jadi dapat 10 ohm. Okey, sini pun kita tambahkan dia. Kita dapat 10 ohm. Kan betul? Okey. Sesiri kita tambah. Tapi dua ni selari. Ini selari ni Syed. Yang atas ni sesiri. Selari tak boleh macam tu. Selari kita kena guna 1 per R sama dengan 1 bahagi 10 yang pertama tambah 1 bahagi 10 yang kedua. Faham tak? Dia kena macam tu. 1 per R sama dengan 1 per 5. Jadi terbalikkan dia. R per 1, 5 per 1. Nampak tak? Sebenarnya R sama dengan 5. Okey Asyik, boleh terima? Kawan-kawan lain macam mana? Asri okey Asri? Yang tambah hanya boleh siri saja Asyik. Tapi selari kita guna kaedah 1 per R. Nak salin? Boleh. Tapi kalau rasa kekeliruan masa kira, tak apalah. Soalan kira tak banyak. Soalan kira sikit-sikit je. Dah siap dah? Boleh kita teruskan? Okey, soalan seterusnya nombor 14. Okey, cuba baca, tengok. Apakah jawapan yang sesuai? Okey, Asyik nak tanya apa Asyik? Anything? Yang anak panah tu masuk apa? Anak panah? Mana Asyik Ya, anak panah. Okey, dia macam ni Asyik. Kalau nampak, yang atas tu dia akan jadi 10 ohm. Kan? Okey, yang bawah ni akan jadi 10 ohm. Faham tak? Jadi dua ni namanya selari. Cikgu buat anak panah tak ada apa tu. Anak panah saja je. Oh, 14. Oh, sorry. Alamak, sorry. Asyik tengok 14 pula. Minta maaf. Okey, kita baca dulu Asyik. Ada anak panah ke Asyik? Mana anak panahnya? Oh, ni ke? Oh, itu lebih besar Asyik. Ini lebih besar nampaknya. Lebih besar ya. Simbolnya lebih besar, lebih kecil. Jom kita baca sikit soalannya. Menunjukkan sebuah bongkah kayu yang sebahagiannya terendam di dalam air. Okey, dalam air. Antara bandingan berikut yang manakah benar? Okey, manakah benar yang rendam air? Jom tengok yang pertama. Berat bongkah kayu lebih berat daripada air yang disesakan. Okey, kalau melibatkan timbul ataupun tenggelam, kita mesti merujuk pada apa? Mesti merujuk pada ketumpatan. Dia cerita pasal ketumpatan.
Dia tak cerita pasal berat. Biasanya cerita pasal ketumpatan. Contoh kat sini. Ketumpatan bongkar kayu kurang daripada air. Sebab tu dia timbul. Sebab ketumpatan kayu ni kurang. Okey, faham tak? Okey, lagi. 15 menunjukkan gelas yang mempunyai permukaan tapak yang luas. Okey, jadi soalannya, antara kuantiti fizik berikut manakah bertambah apabila lebih banyak air dituangkan ke dalam gelas? Okay, kalau kita tambah lagi air, kita masuk lagi air, agaknya apa lagi akan bertambah pada tapak tersebut? Okey, apa jawapan korang? Apakah yang bertambah? Tengok betul-betul. Air dituang semakin banyak. Jadi, apa jadi kepada tapak air tu? Macam apakah yang dialaminya? Jisim gelas air. Okey, betul Syed. Nombor 2 betul. Okey, 2 betul. Tengok 2 betul. Yang tak ada 2 tu kita potong. Okey, lagi satu lagi. Tekanan atas meja pun semakin tinggi. Betul. Luas tapak ni memang sama je lah kan. Dia tak berubah. Jawapannya A. Macam itulah cara buat. Okey, 16. Berikut yang manakah benar tentang suhu? 16. Manakah benar tentang suhu? Okey. Cuba jawab. Manakah benar tentang suhu? D ke? Kawan-kawan lain setuju D? Manakah benar tentang suhu? D juga. Suhu merupakan darjah kepanasan. Betul. Darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Definisi suhu ni popular juga ni guys. Ni popular ni. Bolehlah hafal-hafal sikit-sikit. Darjah kepanasan. Okey. Darjah 10 menunjukkan sebuah kapal selam yang sedang menghantar gelombang bunyi ke arah batu besar pada dasar laut. Dia hantar bunyi Okey. Jadi sebelum dia lalu, dia dah tahu dah ada batu yang besar kat sini. Jadi soalan dia tanya, apakah fenomena gelombang yang terlibat? Asyik kata B. Kawan-kawan lain? Bila kena pada batu tu buat apa? Dia akan hantar balik kepada kapal. Kapal menerima batu tu. Jawapannya adalah A. Pantulan. Dia memantul balik kepada kapal. Supaya dia tak langgar lah. Dia tak langgar. Okey, 18 menunjukkan sekeping span akustik yang digunakan untuk mengurangkan bunyi dalam sebuah bilik. Biasanya bilik muzik lah. Kalau batu kecil, batu kecil tak payahlah dia bagi signal, tak langgar lah batu kecil. Dia tak takut batu kecil, asyik kapal selam takut batu besar je. Jadi dia batu kecil pun tak kisahlah, dia lalu je lah. Dia takut batu besar saja. Okey, ni sponge boleh pantul, boleh juga asyik. Pantulan berlaku, cuma pantulannya dia beritahu batu kecil je lah. Jadi tak risaulah batu kecil pun tahu. Kalau ada ikan pun dia tahu asyik. Ada ikan kat depan dia tahu. Cuma dia tahulah ikan tu kecil ke besar ke. Okey, nombor 19. Nombor 18, sorry. Antara berikut manakah ciri-ciri kepingan sponge yang membantu untuk mengurangkan bunyi? Okey.
Manakah ciri-ciri untuk mengurangkan bunyi? Akustik tu macam muzik. Akustik tu muzik lah. Senang cerita muzik lah. Macam gitar akustik, namanya gitar muzik. Jadi bila gitar tu, kalau kena bunyi dinding kan dia bergema. Jadi untuk menghilangkan gema, dia tampallah sponge supaya tak gema. Macam kita pergi panggung wayang tu. Iman kata A tu apa? Satu adalah permukaan yang tidak rata. Okey, ni betul. Permukaan tak rata. Macam bekas telur tu, betul. Okey, yang nombor satu kita tentukan. Nombor satu. Asyik kata D. Dua ni apa? Permukaan licin. Ni bukan. Permukaan licin sedang dipantulkan. Yang seterusnya adalah permukaan lembut. Supaya dia boleh serap bunyi. Serap bunyi ya. Jadi tak adalah gema berlaku. Dia boleh serap bunyi. Itulah tujuannya. Okey, lagi. Next. 19. Bintang merupakan... Okey, 19 apa guys? Senang ni. Bintang mengumpulkan gumpalan gas yang bersinar. Asyik betul. Tepat sekali. 20. Menggambarkan kematian sebutir bintang. Apakah yang berlaku pada peringkat P? Apakah yang berlaku pada peringkat P? D. Bintang super raksasa meletup. Betul. Dia akan meletup lah. Letupan berlaku. Betul. Dia akan jadi bintang neutron. Okey, bagus. Tahniah. Okey, kita nak masuk bahagian B. Okey, bahagian B kena jawab semua soalan. So, apa dia kata ni? Haiwan yang bertulang belakang. Jawapannya apa, Asyik? Arnab, kucing, boleh. Boleh. Katak pun boleh. Ular pun boleh. Dan apa-apalah yang sesuai, terima sahaja. Okey, B, tandakan tik pada dua haiwan yang membiak dengan melahirkan anak. Okey guys, nombor 1. Okey, betul. Nombor 3, dolphin, betul. Okey, padankan gambar rajah berikut. Okey, ni pasal meteorit ke meteoroid. Nombor 1 apa nombor 1 tu? Nombor 1 tu dia menyala-nyala tu. Menyala-nyala namanya apa? Yang menyala-nyala ni namanya meteor. Yang dah jatuh pada bumi ni. Ni jatuh dalam bumi lah ni. Ini namanya meteorit. Okey, ni tengah masuk atmosfera. Atmosfera bumi. Dia sedang masuk atmosfera bumi. Namanya meteor. Sebab tu ada api, nampak tak? Dia berapi kan? Sebab dia berlanggar dengan lapisan atmosfera bumi. Meteorit. Tapi kalau dia duduk dekat angkasa, namanya meteoroid. Meteoroid ni duduk dekat angkasa. Faham tak? Duduk di angkasa. Maksudnya dia sedang terbang-terbang ke angkasa lah. Jadi di angkasa namanya adalah
angkasa namanya meteoroid. Bila dia masuk dekat atmosfera namanya meteor. Bila jatuh kat bumi namanya meteorit. So meteor ni ada 3 nama. Kalau dia terbang-terbang dekat angkasa, dia tak masuk dekat atmosfera, namanya adalah meteoroid. Tapi bila masuk dekat atmosfera je, bila masuk dia bergeser, dia menghasilkan api. Percikan api lah nampak macam ekor kan. Bila nampak api je, dia dah masuk atmosfera. Namanya meteor. Tapi bila jatuh dekat bumi, namanya meteorit. Okey, kenapa dia namanya berbeza-beza? Sebab senang untuk dia berbincang sesama mereka. Bila katakan, oh meteor, maksudnya dia tahu dah bahawa benda tu sedang berada dalam atmosfera. Kalau dia kata meteoroid, dia tahu bahawa benda tu masih lagi berada luar jauh. Kalau dia kata meteorit, dia tahu benda tu dah jatuh di bumi. Jadi kalau kita pasal meteorit tu, benda-benda tu yang berada di bumi dah lah. Faham tak? Kalau pemberita kata 2 bulan akan datang, kita akan melihat meteor berterbangan. Maksudnya meteor tu sedang masuk dekat angkasa. Boleh tengoklah ekor-ekor dia. Cikgu rasa 2 tahun lepas ada kot yang masuk dekat bumi kita kan. Dia masuk, dia pecah, dia macam hujan meteor namanya. Sebab jadi kecil-kecil. Okey. B. Okey, nombor 1, benar ke palsu? Nombor 1, asteroid dikenali sebagai planet kercil. Benar, betul. Asteroid ni sebenarnya dikenali sebagai planet kercil. Betul? Dia mengorbit juga. Komet terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kepala, badan dan ekor. Tak. Dia ada ekor je. Komet 2 bahagian je. Betul Asyik, 2 bahagian saja. Jadi ini adalah palsu. Okey, menunjukkan satu kitaran hidup bagi bintang super besar. Lengkapkan raja 3 menggunakan perkataan yang diberikan. Okey, contohnya. Yang pertama, dia kata raksasa merah. Okey, yang pertama ni korang rasa apa namanya? Yang pertama lohong hitam. Bukan lohong hitam yang pertama. Lohong hitam kedua. Kedua ni betul, ni lohong hitam. Ini namanya lohong hitam, betul? Yang pertama adalah raksasa merah. Ya, betul. Lohong hitam ni mesti dia adalah bintang yang besar. Jadi dia adalah raksasa merah. Ini super raksasa. Inilah raksasa merah. Okey, R tu raksasa ya. Okey, good. B. Bintang dilahirkan daripada nebula. Okey, benar ke salah? Nebula betul. Iaitu suatu awan yang besar terdiri daripada debu dan gas hidrogen dan helium. Pun betul. Jadi yang pertama ni benar. Yang kedua, sebuah bintang akan mati apabila gas oksigen di dalam. Gas oksigen? Bintang mana ada gas oksigen? Bintang ada hidrogen dengan helium saja. Jadi ini adalah palsu. Oksigen ada dalam bumi je. So far oksigen dijumpai dalam bumi saja. Okey, nombor 4. Air merupakan sebatian asas kepada semula jadi, terutamanya untuk terus hidup. Gariskan jawapan yang betul dalam kurungan. Nombor 1. Air merupakan sebatian ke campuran air? Air sebatian. Bagus. Bukan campuran ya. Campuran tu macam pasir dengan air. Tu nama campuran. Campuran ni kita boleh asingkan dia. Campuran boleh asingkan. Sebatian tak boleh asingkan. Okey, nombor 2.
Proses air yang berubah keadaannya daripada berpejar kepada cecair dikenali sebagai peleburan. Peleburan betul. Bagus, namanya peleburan. Tahniah. B. Tandakan tik bagi menunjukkan dua sifat fizik air. Okey, pertama, ketumpatan air 10 gram per cm3. Betul ke salah? Salah, 1 gram per cm3. Dia bukan 10, dia 1 sahaja. Okey, apa yang betul? Nombor 2 betul tak? Berasa pahit. Air berasa pahit ke? Bukan juga. 3 dan 4, ya. Lagi. Nombor 5. Menunjukkan aras dalam piramid makanan. Tandakan tik bagi makanan yang berada pada aras keempat. Aras yang paling sedikit. Nombor 5 guys. Apakah jawapannya? 1 dan 3. Roti. Roti bahaya makan banyak tu. 3 tu betul. Kek cawan sebab dia gula. 3 tu betul. 1 tu tak. Strawberry pun bukan. Mentega. Mentega kan minyak. Minyak mana makan banyak-banyak. Makan sikit saja. Okey, menunjukkan sistem pencernaan manusia. Makanan di aras 4 dicernakan ke 2 denem. Aras 4 ni ada lemak kan? Lemak ni hanya diproses dekat 2 denem sahaja. 2 denem ni semua ada. Sini ada lemak, ada karbohidrat dan juga ada protein. 2 denem ni satu-satu tempat yang proses ketiga-tiganya. Hebat tak? 2 denem. Ayah Syed, nak tanya apa Syed? Nak tanya apa-apa? Aras piramid. Yang paling popular paling bawah ni Syed. Yang paling bawah ni kalau ikut dia adalah nasi, roti, benda-benda yang besar. Yang tengah ni jarang. Cik tengok yang banyak, yang paling hujung dengan yang paling bawah ni. Boleh. Macam tu. Tapi yang baru, kalau ikut yang baru, kat bawah ni kita nak makan sayur. Sayur dengan buah. Kalau ikut piramid yang baru. Cuma dekat buku teks, makan nasi, roti. Kalau nak detail, nanti Asyik boleh tengok dekat buku teks ya. Lebih detail sikit. Okey, jom kita label kat sini. Makanan di aras 4 dicernakan dunia. Lengkapkan jadual di bawah dengan menamakan enzim yang dicernakan di aras 4 dan pencernaan di 2 denem. Okey, now. Kat sini kita ada mentega, lemak. Kan, lemak, enzim dia apa? Enzim lemak adalah lipase. Enzim lemak lipase. So, pencernaan dia untuk apa? Untuk menghasilkan, yang pertama, asid. Menghasilkan asid lemak. Yang ada 2 tau. Untuk lemak ni dah akan hasil 2. Satu asid lemak, satu lagi adalah glycerol. Jadi inilah hasil dia. Hasil lemak ada 2. Okey, kalau protein, protease. Lemak ni lemak ya. Lemak enzim dia adalah lipase. Protease enzim untuk protein. Amylase adalah untuk karbohidrat. Boleh? Kena ingat lah ni. Ni korang kena ingat ni. Kalau protein akan menghasilkan asid amino. Okay, kalau karbohidrat menghasilkan glukosa. Boleh? Asyik ingat lagi tak Asyik? Ingat lagi tak ni? Boleh ingat kan?
InsyaAllah. Bolehlah sikit-sikit. Jadi, okey lah guys. Aku rasa itu cukup untuk malam ni.